Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Pelangi Damansara lagi. Hari ini saya nak bercerita detail sikit berkenaan dengan Ikhwan Mat di belakang saya ni. Jadi Ikhwan Mat ni kita dapat tahu bahawa dia daripada satu kumpulan daripada Ala Rekam dahulu yang diharam oleh kerajaan Malaysia, dan kini mereka digelar dengan Ikhwan, kumpulan Ikhwan yang telah diperbarui ataupun diperbetulkan akidah mereka, dan mereka kini sedang antara usahawan-usahawan orang kita yang cukup bekerja keras untuk menyebarluaskan produk-produk mereka di pasaran seperti belakang ini. Jadi kita tengok di belakang ni terdapat Ikhwan Mat, dan juga di sebelah tu adalah dipanggil Ikhwan Cafe dan Bakery. Maksudnya sebelah tu adalah kedai makan dan sebelah tu adalah Mat. Jadi kita lihat bahawa kita sebenarnya masyarakat Melayu perlu ada pemikiran yang macam tu. Maknanya kita perlu sentiasa diperingatkan, atau kita sentiasa perlu bersama dalam satu jemaah seperti yang mana dilakukan oleh Ikhwan ini, di mana mereka mencipta jemaah dan mereka menggunakan jemaah itu untuk kepentingan perkumpulan mereka, seperti mana pada bisnes mereka ini, di mana orang-orang mereka ataupun kumpulan mereka sentiasa support perniagaan mereka sentiasa. Itu sebenarnya fikrah yang perlu kita tanamkan dalam masyarakat kita. Maksudnya kita kena perlu sentiasa diberi peringatan dan juga diberi tazkirah berkenaan dengan kekuatan umat, terutama umat Islam Malaysia ni. Jadi kalau kita tengok dalam Ikhwan Mat ni, dia menjual berbagai seperti banyak mat biasa, cuma kelebihannya dia ada jual buah-buahan, pisang, apple semualah. Jadi dan juga barang-barang basah. Jadi mereka ni bukan estetik pada barang-barang kering, dan juga ni melakukan banyak produk-produk yang mereka cipta sendiri, mereka usahakan sendiri, dan mereka pasarkan produk mereka di kedai mereka sendiri. Jadi ini satu keadaan atau kaedah yang cukup komprehensif yang perlu kita lakukan oleh umat Islam. Kerana apa? Sekarang ni kita mungkin sedikit demi sedikit mempunyai buyer ataupun orang-orang yang sentiasa menyokong BMF ni, tapi kita kekurangan dari segi pengeluar. Jadi maksudnya pengeluaran kita tu, kita takut untuk melabur dalam bidang pengeluaran disebabkan kita takut kita tak ada audiens ataupun tak ada pelanggan. Tapi sebenarnya macam mana Al-Arkam lakukan ataupun Ikhwan ni lakukan, bahawa dia cipta pasaran dahulu. Maksudnya dia cipta audiens terlebih dahulu. Audiens itu adalah terdiri daripada mereka sendiri. Mereka sentiasa tanamkan dalam fikrah mereka bahawa kumpulan ini perlu dibantu oleh mereka sendiri. Jadi sebenarnya seperti itu, kita pun boleh apply formula yang sama. Maksudnya kita sudah ada audiens, ada fikrah sendiri, ada orang-orang kita yang ramai di pasaran. Cuma kita tak sebarkan fikrah ini, yang menyebabkan hala tuju kita semua berbeza-beza. Ada yang sokong, ada tak sokong kan. Jadi dengan Al-Arkam ni saya nampak mereka ataupun Al-Ikhwan ni, mereka cukup komited dalam membantu perkumpulan mereka. Ini yang sebenarnya yang kita mahu tanah air kita ni. Okey, antara kelebihan sepi mat yang banyak di pasaran itu adalah mereka menawarkan harga yang menepati cita rasa harga orang-orang yang berpendapatan bawah lah kan. Jadi dengan kekuatan harga tersebut, mereka dapat pergi jauh, dan kita mungkin kalah ada segi tu. Tapi apa yang boleh kita lakukan, bahawa Elite Smart juga menawarkan harga yang berpatutan, yang setanding dengan harga Speedmart ni juga. Cuma sekarang ni kekuatan ataupun kekurangan kita adalah dari segi supplier lah. Jadi kalau supplier kita tidak ramai dan supplier mereka yang ramai, jadi harga mereka akan kontrol juga. Tapi dalam masa ketika ini, supplier memerlukan kedai-kedai ini juga, sebab supplier memerlukan kedai untuk mereka hidup. Jadi yang mana dapat memberi penawaran yang lebih kepada supplier itu, mereka akan pasti akan support bisnes kita juga. Okey, itulah sebahagian perkongsian saya pada pagi ini, bahawa moralnya adalah kita perlu cipta satu fikrah untuk semua umat Islam di Malaysia ini, supaya saling bantu-membantu antara satu sama lain dan tiada dengki khianat sesama kita. Jadi kita boleh belajar banyak benda daripada kumpulan Ikhwan ini, di mana mereka tak perlu mewawalkan
membantu ataupun menyokong mereka, tapi pasukan mereka ataupun kumpulan mereka sendiri dapat menaikkan bisnes mereka. Jadi bila bisnes mereka semakin naik, automatically ramai pelanggan-pelanggan yang bukan dalam kumpulan mereka datang. Jadi kita lihat dari belakang ni, ramai pelanggan-pelanggan dia, ada yang Cina, ada yang Melayu. Maksudnya mereka berjaya masuk dalam pasaran berdasarkan sistem dan juga merit yang mereka tawarkan kepada pengguna semua. So, dipikir-pikirkan dan kita renung-renungkan. Jumpa lagi episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.